Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, cikgu akan teruskan penyelesaian masalah melibatkan lokus dua dimensi dengan soalan D dengan E lah untuk hari ni Okey, tapi sebelum tu cikgu nak rumuskan sekali lagi. Okey, so kalau kat sini kita tengok lokus ni akan melibatkan 5 situasi lah. 5 situasi ni kena ingat sebab yang ini yang boleh menentukan lokus yang akan terbentuk lah. So ingat, kalau satu titik, dia ada satu titik, dia melibatkan titik dan garisan lah. Satu titik ni ada dua situasi. Satu ialah satu titik, satu lagi ialah dua titik. Okey, di mana kalau satu titik dia akan menghasilkan satu bulatan, kalau dua titik dia akan menghasilkan pembahagi dua sama serenjang. Ini jenis lokus je lah. Okey, kita tengok yang seterusnya, iaitu melibatkan garisan. Garisan pula ada dua jenis, tiga situasi lah, di mana satu ialah satu garis lurus. Okey, satu garis lurus. Okey, so kat sini. Okey, satu garis lurus, di mana kalau satu garis lurus dia akan menghasilkan lokus sepasang garis lurus selari. Okey, lagi dua, dia melibatkan dua garis lurus. Okey, tapi dua garis lurus ini dia ada dua jenis, iaitu di mana satu ialah dua garis lurus yang selari. Okey, yang selari Satu lagi ialah dua garis lurus yang bersilang. Okey, dua-dua ni menghasilkan lokus yang berbeza, di mana kalau katakan dua garis yang selari, dia akan menghasilkan satu garis lokus di tengah-tengah. Okey, manakala kalau katakan dua garis lurus yang bersilang, macam ni kan, bersilang, dia akan menghasilkan lokus pembahagi dua sama sudut. Okey, so ada 5 situasi ni kena hafal, kena ingat dan kena tahu apakah bentuk-bentuk lokus yang terbentuk berdasarkan 5 situasi yang dinyatakan tadi. Okey, kita tengok balik pada kita perhatikan balik pada soalan tadi Okey. Rajah berikut menunjukkan sebuah layang ABCD yang dilukis pada grid segi empat sama bersisi 1 unit. So kita tengok, okey, dia layang, bentuk layang ABCD di mana dilukis pada kertas grid 1 unit. Apa kelebihan kertas grid ni? Okay, kertas grid ni dia memudahkan kita untuk melukis lokus yang melibatkan garisan lah, sebab dia adalah tepat segi empat sama 1 unit kan. So untuk garisan kita boleh terus lukis berdasarkan pengiraan petak unit ni lah. Tapi kalau kata melibatkan bulatan, kita kena guna jangka lukis Okay, kita tengok seterusnya soalan dia. Okay, nombor 1. W ialah titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari garis BC dan DC. Okey, nampak kat sini. Dari garis BC dan DC. Dinyatakan kat sini dah. Garis. So, berapa garisan yang ada kat sini? Ada 2 garisan, iaitu BC dan DC. Okey, so kita kena semak sebab kita ingat ada 5 situasi tadi kan. Bila kata 5 situasi, kalau 2 garis, dia ada 2 jenis, iaitu satu ialah dua garis lurus yang selari, satu lagi ialah 2 garis lurus yang bersilang. So kat sini kita cuba semak, adakah selari ataupun bersilang BC dan DC Okay, so BC dan DC adalah 2 garisan yang bersilang, berjumpa pada titik C. So kat sini kalau bersilang, dia akan menghasilkan lokus pembahagi dua sama sudut. Okey, so kat sini lah, di tengah-tengah ni. Okey, nampak jarak ni 3, ni 3. So betul lah kat tengah-tengah ni So tengok soalan tadi, dia kata dengan menggunakan huruf-huruf dalam rajah, nyatakan lokus bagi W. Okey, so lokus dia adalah garis AC. Okay, so kita tulis kat sini AC. Okay, tak letak garis boleh ke tidak? Boleh, sebab AC tu pun dah menggambarkan satu garis. Okay, so kita tengok soalan seterusnya. Okay, lukis lokus bagi titik X yang bergerak dengan keadaan AX sama dengan AB. Yang ni dia tak nyatakan tak ada perkataan dari Bila macam ni kita tengok kat sini. Dia punya keyword, dia punya key point dia kat sini. AX sama dengan AB. A tu ialah apa? A ialah satu titik. Satu titik
yang menjadi titik pusat. So jarak dia berapa? Okey, di mana jarak dia ialah jarak AX ialah jarak sama jarak dengan AB. So kat sini satu titik. So jarak dia adalah AB ni. So kita akan gunakan jangka lukis sebab dia akan menghasilkan bulatan. Sebab satu titik kita tengok ni, satu titik akan menghasilkan lokus bulatan. Okey, so kita ambil jangka lukis. Letakkan jarum pada A. Okey, sebab dia kata jarak dia AB kan. Jarak AX sama dengan jarak AB. So kat sini kita buat satu lengkuk. Okey. Alright. So kita labelkan sebagai lokus apa tadi? X. Okey, lokus X. Okey, tengok soalan seterusnya. Okey. Lukis lokus. Nampak lukis. Tadi dia suruh macam tadi ni dia kata menggunakan huruf nyatakan. Tadi nyatakan lokus kan. Yang ni dia kata lukis. So kita kena lukis. Lukis lokus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa 2 unit dari garis AC. Dia kata kat sini garis AC. So ada satu garisan sajalah. Kalau katakan satu garisan kat sini, satu garis lurus kan, dia akan menghasilkan sepasang garis lurus yang selari. Okey, sepasang lah. Okey, so kita tengok kat sini. Okey, dia kata dari garis AC. Garis AC kat sini, so kena ada sepasang 2 unit. Kita kira 1, 2. So dalam kawasan, lingkungan kawasan layang tu, so kita kena lukis. Satu lagi ialah 1, 2. Sama juga, masih dalam segi 4 layang. So kita akan lukis kedua-dua garisan yang selari. So 1, 2. Okey, yang ni pun 1, 2. Okey. Betul kanan. Okey, so kat sini ni adalah lokus Y. Okey, kedua-dua ni. Okey, lokus Y. Okey, so kita tengok pada soalan seterusnya. Tandakan dengan simbol bulat pangkal titik persilangan di antara lokus X dan lokus Y. So persilangan dia di mana? Kat sini lah. 1, 2. Ada lagi tak? Tak ada kat sini sajalah. So 2. Okey. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, iaitu soalan E. Okey. Rajah berikut menunjukkan segi empat sama PQRS yang dilukis pada grid segi empat sama bersisi 1 unit. So PQRS segi empat sama. Okey, PQRS dalam petak grid lah. So mudah, bila ada petak grid ni kita boleh lukis cepatlah. Yang melibatkan garis lurus. Okey, kecuali bulatan lah. Bulatan kita kena bina menggunakan jangka lukis. Okey, kita tengok soalan dia. Belum lagi soalan kita tengok sini dulu. T ialah titik tengah PQ. Okey, T titik tengah PQ. Seterusnya X, Y dan Z ialah 3 titik yang bergerak di dalam segi empat sama itu. Kita tengok ada tak? Tak ada lah. Kenapa tak ada? Sebab dia kata titik yang bergerak. Bila kata titik yang bergerak, makna itu adalah lokus. Okey, so memang tak ada dalam tu, kita kena bina. Okey, ataupun kena nyatakan lah. Kita tengok pada soalan yang pertama. Okey, nyatakan lokus bagi titik X yang bergerak dengan keadaan titik itu sentiasa berjarak sama dari PS dan PQ. Nampak? Dari PS dan PQ. Okey, so melibatkan dua garis. Betul ke? Ya, 2 garis. Kenapa? Walaupun tak nyatakan kat sini garis kan. Dia tak nyatakan garis kan. Kalau macam ni dia kata dari garis BC dan DC. Kenapa kita consider ini sebagai garis? Sebab kalau titik dia akan melibatkan satu huruf sahaja. Tapi dalam kes ni, yang ni ada 2 huruf. So, bila katakan 2 huruf, dia ni kan. PS. So dia adalah garisan lah. Okey, macam ni kan. PS. Dia bukan titik P, titik S. Dia kata PS. So adalah garisan. Okey. So melibatkan 2 garis. Okey, kita semak.
adakah dua garis ini, adakah dia selari ataupun bersilang. PSPQ. PSPQ. So kita nampak kat sini dia adalah dua garis yang bersilang. Pada bucu P lah dia ni bersilang pada P. Okey, so kat sini kalau katakan bersilang, dua garis bersilang dia akan menghasilkan pembahagi dua sama sudut. So kat sini sebab tengah-tengah lah. PSPQ, so dia punya jawapan ni kat tengah. Sebab dia segi 4 sama kan. So senang lah, tengah dia kat tengah-tengah ni. Kita bahagi terus. Tak payah bina dia punya pembagi dua sama sudut terus lukis. Perlu lukis tak? Saya ni tak baca sampai habis. Baca dulu. Okey, soalan pertama dia kata nyatakan lokus. Dia tak minta lukis, dia kata nyatakan lokus. So kena nyatakan sahaja. Kena tulis jawapan. So jawapan ni ialah kalau kita tengok tadi PSPQ, so jawapan dia kat tengah kan yang ni. So jawapan dia ialah PR. Okey. PR. Tak tulis garis pun tak apa sebab memang PR tu dah menggambarkan satu garisan. Okey, so selesai nombor 1. Tengok nombor 2. Sebab ini dia kata nyatakan lokus so jangan lukis, kita nyatakan sahaja. Jawab soalan. Okey. So pada rajah itu ni soalan nombor 2 pada rajah itu lukis. Ni buku kita lukis. A. Lokus bagi titik Y bergerak dengan keadaan titik itu sentiasa berjarak 4 unit dari titik T. Okey, dari titik T. So ada berapa titik ni? Ya, satu titik sahaja. Kalau satu titik dia akan menghasilkan bulatan. Ni satu titik kan, dia menghasilkan satu bulatan. Di mana? Di titik T. Berapa jarak dia? 4 unit. So daripada T ni kena kira 4 unit lah. Okey. So ni 1, 2, 3, 4. Ni kan 1, 2, 3, 4 lah. Okey, so kita ambil jangka lukis. Okey, 4 unit. Okey, kita bina. Okey. So itu lokus bagi ni lokus apa tadi? Lokus Y. Betul? Sebab titik Y kan, so lokus Y lah. Lokus Y. Kita tengok soal seterusnya. Okey. Lokus bagi titik Z yang bergerak dengan keadaan titik itu sentiasa berjarak 3 unit dari garis RQ. Dari garis RQ. So garis satu garis iaitu RQ. Okey, dia kata kalau satu garis menghasilkan apa? Satu garis lurus akan menghasilkan lokus sepasang garis lurus yang selari. Okey. So kat sini dengan jarak 3 unit RQ So RQ di mana? Sini. Okey. 3 unit sepatutnya sepasang Kalau kata 3 unit kat sini 1 2 3 ada kat sini, sepatutnya ada satu garisan kat sini, satu lagi di dalam ni. Sini. Tetapi kita tak ambil kira yang kat sini sebab ini di luar daripada petak PQRS lah. So kita akan ambil in dalam saja. Kita lukis dalam 3 unit kan. Okey, kata ni nampak ni. Berjarak 3 unit dari garis RQ. So 1 2 3. Okey, gariskan. Okey. Alright. So okey. Dan tengok pada yang seterusnya, tandakan dengan simbol bulat pangkal kedudukan bagi titik persilangan lokus Y dan lokus Z. So ni lokus Z tadi. Lokus Z. So persilangannya adalah di sini. Okey. So selesai. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.